Baik, terima kasih rakan pelapor Zainal Razan Bidin untuk perkongsian cerita Pagi Selangor pembuatan jerami padi. Cantik kan suasana kat sana tadi? Bukan yang overseas je ada jerami. Kita sebenarnya banyak jerami. Itu juga sebenarnya potensi yang boleh digunakan untuk destinasi pelancongan. Ada yang Zainal tanyakan tadi kat mana yang boleh selfie. Jadi pergi ke sana. Jadi boleh terus ke lokasi tersebut. Terus kita bawakan juga kembali tentang perbincangan ataupun perkongsian bagaimana untuk memberikan yang terbaik sepanjang bulan Ramadan ini, Irfan. Betul. Jadi kita terus saja bersama dengan penceramah bebas Abdul Mujib Uthman untuk pagi ini berkongsi tentang Ramadan yang kita sangat-sangat rindui. Jadi kita sudah pun berada dalam Ramadan. Syukur alhamdulillah kita dapat peluang ini untuk bersama-sama dalam Ramadan. Jadi kalau kita nak terus kongsikan kepada penonton dari sebelum kita masuk ataupun kita dah berada pada hari pertama ini, apakah di antara mindset yang perlu kita betulkan sepanjang bulan Ramadan ini? Terima kasih Irfan. Kita sebagai manusiawi, bulan Ramadan kita merindui keakraban. Sebagai jiwa orang beriman pula kita merindukan ketaatan. Ini tagline kita pada pagi ini. Manusiawi merindukan keakraban, jiwa keimanan merindukan ketaatan. Kalau kita boleh seimbangkan dua benda ni, kita akan menjadi manusia yang terbaik dalam Ramadan. Sebab bila kita kata keakraban itu nilai manusiawi, tak kira dia orang Islam, dia orang bukan Islam, dia lelaki, wanita, budak kecil, orang besar, dia akan ada satu rasa bila masuk dalam bulan Ramadan, dia nak ada satu rasa yang bekerjasama. Kemudian dia ada satu rasa dia nak tolong menolong. Dia jumpa kawan dia nak perbaiki hubungan. Bila jumpa jiran dia, kalau sebelum ni dia ada bergaduh ke, dia ada apa-apa isu, dia cuba nak cari penyelesaian, macam mana isu tu boleh diselesaikan. Ini jiwa manusiawi. Adapun kalau kita sebut, kalau mindset jiwa orang beriman tu merindukan ketaatan, dia adalah melibatkan urusan balasan ketika dalam bulan Ramadan. Dia punya ganjaran tu macam mana kita berpuasa kan, ganjaran kita baca Quran kan, dia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Jadi sebenarnya pagi ini kalau kita nak sebut tentang mindset, kita fokus kepada mindset manusiawi, iaitu tak kira orang beriman, orang tak beriman, lelaki wanita secara general, dan jiwa melibatkan ketaatan, fokus kepada orang beriman. Ini mindset dalam bulan Ramadan. Kalau diimbau semula, malah pagi tadi pun yang kami kongsikan di awal siaran Selamat Pagi Malaysia titah kepada Mahmudia Seri Pergabungan di-Pertuan Agong, ada juga Pemerintah Seri Agong yang juga mengingatkan rakyat Malaysia, bulan Ramadan ni ketepikan perselisihan faham, ketepikan whatever political differences ke, kita reset balik. Betul. Jadi ini merupakan satu peluang yang sangat berharga sebenarnya. Memang kita sebut sebagai turning point yang paling terbaik, the best turning point. Bulan Ramadan kita nak satukan balik jiwa-jiwa kita. Kita ketepikan urusan melibatkan perbezaan sudut politik, sudut bangsa, kaum dan sebagainya. Kita cari satu titik persamaan. Bulan Ramadan ni macam mana kita boleh bina semula hubungan kita yang dah lama. Kita ada yang 20 tahun berpecah, 10 tahun lama. Tapi kita nak cari titik persamaan agar kita boleh bersatu semua dalam bulan Ramadan. Sebab tu ada tarawih. Kan? Tarawih ni tujuan ni bila kita buat secara jemaah, kita boleh kumpul secara beramai-ramai, dia nak mengeratkan hubungan antara kita. Tapi kan Mujib, ada juga manusia ni yang egonya tinggi. Jadi pada bulan puasa ini sebaik-baiknya untuk kita melenturkan ego kita, untuk kita memenuhi kepada kewalahan manusia itu kepada keakraban itu tadi kan. Jadi bagaimana untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah, dan pada masa sama kita nak eratkan hubungan silaturahim sama keluarga dan rakan-rakan. Baik Ifat, dia bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita kena letak bahawa kita punya jiwa ni adalah kita dalam satu situasi the lowest point in our life. Sebab kita nak perbaiki diri kita. Kita nak perbaiki diri kita. Bila kita rasa diri kita berada pada satu keadaan yang dah cukup baik, macam mana kita nak perbaiki? Kan? Sebab tu bila kita masuk bulan Ramadan, tak boleh kita nak tinggikan ego kita. Kita mesti jadikan bahawa diri kita orang paling hina, paling lemah, paling banyak kekurangan. Ini mindset Ramadan. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang Nabi sebut ni, bila siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar sahaja 30 hari, dosa dia tak diampunkan. Nabi sebut dia orang yang celaka. Ini satu amaran yang sangat-sangat berat. Sebab apa? Nabi nak bagi kita satu gambaran, masuk bulan Ramadan, kalau kita ada ego, dosa kita tak diampunkan, tak ada perubahan baik yang kita buat,
benda tu adalah satu perkara yang sangat-sangat teruk dalam kehidupan kita. Jadi ego mesti kita rendahkan dalam bulan Ramadan, kena jadi orang yang humble, kita niat untuk perbaiki diri dan kita nak tambah kebaikan-kebaikan kita. Dalam situasi ialah bulan Ramadan ini sebenarnya peluang keemasan yang kalau sebelum ini mungkin berat hati nak berdamai dengan ahli keluarga yang kita dah lama tidak berbicara ataupun dengan kawan-kawan yang kita dah lama bermusuh. Bulan Ramadan inilah peluangnya untuk anda factory reset balik saja krisis yang telah berlaku kan. Bagaimana sebenarnya untuk kalau kita boleh merendahkan hati, boleh merendahkan ego, bagaimana cara untuk memulakan semula dengan berlandas sekali lah bulan Ramadan ini bukan satu bulan yang baik untuk kembali membaiki apa yang telah rosak sebelum ini. Ya. Jadi tadi kita dah bincang tentang mindset. Dia mindset ni dia akan membantu macam mana kita punya kehidupan dalam Ramadan. Macam mana kita punya hubungan sosial, kita punya hubungan dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan jiran dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita bincang tentang mindset dulu. Sebab orang kalau dia tak ada mindset, dia masuk dalam bulan Ramadan ni, dia akan sama dengan Ramadan yang lepas. Rutin lah. Sama. Dia dah dapat Ramadan 10 kali, 20 kali, 30 kali tapi tetap sama. Draftnya sama, sama saja. Tapi kalau kita perbetulkan mindset kita, ni kalau saya boleh kongsi kepada Ifan dan juga Zaleha, saya ada buka satu kitab ditulis oleh seorang ulama daripada Mesir. Dia sebut persediaan paling besar kita nak masuk bulan Ramadan ni adalah melibatkan mindset. Dia bukan kita punya ibadah, bukan melibatkan kita punya solat ke Quran, yang paling besar mindset. Sebab kalau kita tak ada mindset, kita masuk bulan Ramadan, kita punya solat sama, kita punya hubungan dengan kawan-kawan kita sama, dia tak berubah daripada buruk menjadi lebih baik. Okay? Baik, dan kalau kita nak terus bawakan topik ini kepada penonton kan, tadi kita dah bercakap tentang mindset, turunkan ego, rendahkan hati kita kepada Allah SWT. Jadi bagaimana pula dengan bad habit yang mungkin kita terbiasa lakukan dan perkara ini kita kena elakkan supaya kita mendapat Ramadan yang cukup penuh dengan keberkatan. Maksudnya kamu juga kalau boleh saya tambah soalan Irfan tadi, hari pertama, kedua, ketiga jangan membawang bulan puasa. Puasa masuk ke 7 ke 8 tu momentum tu makin kurang sikit. Maksudnya momentum tu tidak ada, konsistensi tidak ada. Okey, baik. Kalau nak bagi kita maintain ni konsisten, bahasa agamanya istiqamah. Ya. Dia satu benda yang secara jujur saya boleh kata kepada Ifan dan Leha, dia benda yang sangat-sangat susah. Sebab kita kata bila kita keluar Ramadan ni, saya sebut pasal kita keluar Ramadan 30 hari. Ada orang yang dalam bulan Ramadan dia boleh baca Quran setiap hari. Maintain setiap hari, satu hari 5 juzuk, satu hari 3 juzuk. Boleh baca Quran. Tapi bila keluar dalam bulan Ramadan, satu muka surat pun susah dia nak buka. Okey, susah, cukup susah. Dia bila kita sebut pasal konsisten, maintain ni, dia kita kena selalu mendapatkan motivasi daripada hadis-hadis Nabi dan juga ayat Quran. Okey. Kalau yang Nabi sebut dalam bulan Ramadan ni, kita terdetik saja kita nak buat benda-benda yang buruk, kan? Ataupun ada orang yang buat buruk kepada kita, orang ejek kita, orang membawang tentang kita kan, kita kena kata sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Inni shaim. Ini bahasa yang Nabi guna. Okey. Jadi sebenarnya dia satu kekuatan bagi kita, walaupun kita ni kadang nak marah. Kalau orang ejek kita, kita nak marah. Kan? Tapi bila dalam bulan Ramadan kita dididik supaya tak membalas. Termasuk juga orang ajak kita membawang kan kat dia kan. Ajak membawang. Kalau dengan sesungguhnya aku berpuasa. Sebut macam tu. Nampak macam klise sikit tapi kita kena cuba. Okey, macam tu. Okey, di kesempatan ini mungkin Mujib boleh kongsikan tips-tips lah bagaimana untuk kita mengimarahkan bulan puasa ini, bukan sahaja kepada diri kita tapi kepada mereka yang berkeluarga mungkin kan, dengan kawan-kawan lagi, bagaimana untuk kita bersama-sama dalam bulan puasa ini. Okey Ifan. Tadi Ifan tanya pasal habit kan. Saya sebenarnya nak sentuh sikit. Boleh. Dan dia ada kaitan dengan soalan yang terbaru daripada Irfan ni. Bila bulan Ramadan, benda yang biasa kita buat, benda yang buruk tapi kita biasa buat. Yang pertama, pembaziran. Bila ada pembaziran, kita punya keberkatan tu dia jadi hilang. Okey?
Pembaziran ni kita kata dengan bazar Ramadan kita dah beli. Lepas tu kat rumah kita nak masak lagi, kan? Air dengan air 8 jenis air. Itu belum Semua warna nak beli. Semua nak beli. Belum buffet hotel 200.5 satu kepala lagi. Subhanallah. Tak kira lagi kat hotel kan. Pembaziran. Berlaku pembaziran dia akan menyebabkan rahmat Allah tak turun. Sedangkan bulan Ramadan ni kita nak cari rahmat. Okey. Kita nak cari keberkatan. Okey. Tapi bila berlaku pembaziran, kita buang itu buang ini kan, dia jadi satu benda keberkatan tak datang pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua melibatkan isu perbalahan. Isu perbalahan ni dia kawan katakan bulan Ramadan kena solat tarawih. Bila bulan Ramadan kita kena baca Quran, kita kena banyakkan amal ibadah. Tapi kalau kita tengok ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam perniagaan, macam Irfan ni kadang malam ada syuting apa kan, tak boleh solat tarawih. Benda ni dia kecam. Kan? Dijudge. Kerja duniawi katanya. Ya. Jadi benda ni sebenarnya dia adalah satu perkara yang perlu kita betulkan. Cuba kita bahas mengikut hukum. Solat tarawih sunat. Adapun mencari nafkah tu apa hukum dia? Wajib. Ini kalau kita nak bahas sudut hukum. Nak bahas sudut hukum. Jadi perkara ni kalau kita faham, orang yang faham agama, faham hukum, dia tak akan cepat judge orang lain. Okey? Kita kena letakkan diri kita ni duduk pada kasut orang lain. Ni bahasa kita. Supaya kita tak cepat judge orang dan kita boleh elakkan krisis-krisis, pembalahan benda-benda kecil sama kita. Okey? Macam tu. Baik, walaupun ringkas, padat dan mendalam yang dibawakan oleh Abdul Mujib sebentar tadi, ingat sesungguhnya aku berpuasa untuk kita konsisten bukan saja 30 hari malah nilai-nilai yang sama selepas itu. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat berpuasa juga kepada anda dan keluarga. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kerana berkongsi dan juga melihat kami pada pagi ini di Sahabat Malaysia selama 2 jam bermula 8 hingga 10 pagi ini. Pelbagai perkongsian menarik yang kami berikan kepada anda lagi-lagi tentang bagaimana untuk kita mengejar ibadah bulan puasa ini supaya kita memberikan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan jangan lupa sama-sama kita menyokong satu sama lain terus berpuasa dengan penuh kesederhanaan. Dan untuk adik-adik kita yang mula berpuasa, selamat berjaya, good luck. InsyaAllah boleh berjaya. Puasa penuh dapat duit raya nanti insyaAllah. Itu ganjaran. Baik, untuk itu terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran kami sejak awal tadi. Bagi pihak penerbit kami, Syafiq Adil dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda terus produktif dan juga diberkati insya-Allah. Selamat berpuasa dan kita jumpa lagi esok. Bye, jumpa lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Meredah nafsu, putihkan jiwa. Berpuasa lapar dahaga, tadarus Quran, tadabbur serta salat tarawih, perbanyak juga salat malam di bulan suci Ramadan datang.